Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perpaduan. Hai. Bertemu lagi dengan Kak Suzy pada malam ini. Malam ini kita bertemu dengan Kak Suzy dengan perkongsian yang lebih menarik lagi. Yang mana Kak Suzy ingin berkongsi dengan tuan puan berkenaan dengan topik ada beza ke simpan emas dan juga simpan duit. Ada beza tak simpan emas dengan simpan duit? Okey, jadi malam ni Kak Suzy akan kupas sedikit berkenaan akan hal ini. Kerana ada beberapa customer Kak Suzy tanya dia apa kelebihan emas ni. Walaupun Kak Suzy dah cerita banyak sangat perkongsian kan, tetapi mereka tetap nak tahu. Nak dapatkan lagi penerangan yang detail. So instead of Kak Suzy message diorang sorang-sorang, okay, why not Kak Suzy share dekat sini. Okay. Ya Culin, banyak beza. Ya betul. Okay. Thanks Culin. Okay. Jadi tuan-puan, ada beza ke kita simpan duit? Okay, simpan duit dengan simpan emas ni. Okay. Memang ada banyak perbezaannya tuan-puan. Sebab Kak Suzy ni mengajar tuan-puan menyimpan emas. Tukarkan duit ni kepada emas kerana semestinya ia mempunyai perbezaan yang sangat ketar. Okey, antara perbezaannya yang pertama adalah, yang pertama, duit ni kalau tuan-puan simpan, nilainya, nilai duit kita ni tanpa tuan-puan sedar, setiap tahun nilainya rasa semakin kecil. Mungkin kalau tuan-puan rasa setahun ke setahun tak rasa sangatlah kecil dia tu kan. Okey, cuba tuan-puan buat satu perbandingan ini ya. Okey. Katakanlah 10 tahun dahulu, kalau kita ada duit RM50, kita pergi pasar raya, kita beli barang dapur ataupun kita pergi pasar, RM50 tu besar tak kita pergi pasar? Kita boleh beli macam-macam barang kan? Betul tak? Kalau kita bawa bakul, bawa bakul pergi pasar dan kita boleh habiskan, kalau habis RM50 tu, satu bakul tu penuh. Boleh dapat ayam, boleh dapat daging, boleh dapat sotong, boleh dapat udang, boleh dapat sayur. Malah boleh dapat breakfast lagi. Nasi lemak ke, nasi minyak ke, nasi dagang ke, nasi kerabu ke. Kuih-kuih lagi. Betul tak? Dengan RM50 tu. Tetapi, dengan RM50 sekarang, ni duit 20. Tak apa. Andaikan dengan RM50 sekarang, kalau tuan-puan pergi pasar, agak-agak apa je tuan-puan boleh beli? Kan? Kalau kita pergi pasar sekarang, kurang lebih kalau nak dapat satu bakul tu, barangan dia hampir biasanya RM150 ke RM200. Itu boleh belilah ayam, daging, semua yang Kak Suzy sebut tadi. Nampak? Itu adalah antara perbezaan yang mana nilai duit kita semakin mengecil sekarang. Kita membeli barangan yang sama tetapi nilai duitnya semakin mengecil. Tetapi apa beza kalau tuan-puan membeli dengan emas? Katakanlah yang 10 tahun dahulu. Kak Suzy dalam bidang emas ni dah lama, iaitu sejak tahun 2019 lagi. 2019 salah. Kak Suzy dengan emas ni dah lama, iaitu sejak tahun 2009 lagi. Bukan 2019 2009 lagi. Yang mana ketika itulah Kak Suzy belajar tentang ilmu emas, belajar tentang selok-belok emas, kelebihan apa. Walaupun sebelum tu sebenarnya Kak Suzy tak suka pun emas. Bagi sesiapa yang tahu cerita Kak Suzy, sebelum Kak Suzy kenal emas tu semua, Kak Suzy tak suka emas. Terima kasih Ujang. Wah, dapat love. Okey, malam-malam. Jadi apa yang Kak Suzy buat, lepas Kak Suzy belajar, kita praktikkan dan kita praktik. Sebagai contoh, emas ni dulu. Ketika awal-awal Kak Suzy join Public Go dahulu, harga emas kurang lebih dalam RM150 sahaja segram. Ketika itu kalau beli emas 10 gram, hanya berharga RM1,500 sahaja. Dapat makan roti canai malam-malam. Terima kasih Ujang. Okey, itu tahun 2009. Dalam RM150. Itu ketika awal-awal Kak Suzy sertai Public Gold. Harga ketika itu sebenarnya dalam RM140, dalam RM150. Sebab dia ada turun naik dia kan. Okeylah Kak Suzy ambil RM150. Itu tahun 2009. Masa tu RM150 rasa mahal. Ya betul. Saya rasa mahal dan saya rasa takut nak beli banyak-banyak. Dia takut nak beli banyak-banyak. Tetapi
tahun berganti tahun dari 2009 dia terus pergi ke 2017, 2018. Saya ingat lagi ketika ini saya hadir satu sesi perkongsian seminar yang di speaker dia adalah Tuan Samsudin Kadir. Okey, Tuan Samsudin Kadir kata masa tu saya ingat lagi dia masa tu lebih kurang dalam Disember dalam 2018. Okey, Tuan Samsudin harga masa tu dalam RM180. Okey, Tuan Samsudin Kadir dah pesan. Dia kata kalau kita ada duit banyak masa tu, belilah emas sehingga sekilo cepat-cepat. Masa tu dalam lebih kurang RM180. Okey? Lepas tu kita ni dalam hati 180 tu dah mahal. Macam mana nak beli sekilo? Okeylah, kita belilah sikit. So nampak, pada tahun 2018, harga emas pun dah cecah RM180 sekeping. RM180 segram. Kalau kita beli 10 gram ni, maka dia akan jadi RM1,800. Itu tahun 2018. Okey, ni sekarang tahun 2023. Hari ini harga kurang lebih 334. Itu kalau account gap. Kalau harga yang terus direct fizikal lebih kurang lah dapat dalam 331, 330. Okey, kita pegang 330. RM330 segram. Kalau tuan-puan beli emas 10 gram, berapa kena bayar? RM3,300. Nampak tak perbezaan tahun tu? Okey. Duit dulu lagilah 10 tahun sebelum ni dengan sekarang. Tadi Kak Suzy bagi contoh pergi pasar beli barang semua kan. Okey, bawa duit 50 dulu boleh pergi dapat banyak barang, satu bakul. Semua barang dekat pasar tu kita boleh dapat dengan RM50. Boleh belilah, cukuplah keperluan kita kan. Sekarang RM50, jangan mimpilah kan. Ikan pun sekilo dah berapa belas. Itu ikan biasa-biasa, tak beli lagi ikan besar-besar, ikan tenggiri ke, tak beli lagi sotong, tak beli lagi udang, kan? So, tuan-puan lihat, kalau tuan-puan simpan emas, harga dia, nilai dia naik. Gramnya kekal sama. Okey? Kalau Kak Suzy bagi tahu, ini adalah emas ketika tahun 2019 masih lagi ada sehingga sekarang. Emas Kak Suzy tahun 2018 masih ada lagi sekarang. Dan tuan-puan jangan terkejut kalau Kak Suzy bagi tahu emas Kak Suzy yang tahun 2009 hari tu masih lagi ada hingga sekarang. Kerana apa? Kerana ianya emas. Simpan emas, ianya akan menyebabkan kita ni rasa bertambah sayang dengan emas kita. Kita akan rasa lagi nak simpan. Tapi kalau tuan-puan tanya, Kak Suzy, mana duit Kak Suzy tahun 2009 hari tu? Jangan ditanya, tak tahu mana pergi. Itu Kak Suzy boleh bagi jawapan. Jadi jangan ditanya duit-duit yang tahun yang sudah-sudah. Tak payah tanya duit yang 2009 lah. Kalau tanya duit yang 2023, tahun lepas ni, beberapa hari baru kita masuk ni pun. Duit pun dah banyak dihabiskan. Tapi kalau ditanya emas, ianya masih kekal ada. Malah kat sini Kak Suzy nak tunjuk lagi Okey, yang ini ketika baru-baru edisi Harimau Malaya dikeluarkan. Okey, edisi Harimau Malaya dikeluarkan, ada tagging lagi. Tagging kat belakang. Kak Suzy suka tagging mana-mana certain item Kak Suzy. Okey, Kak Suzy beli ni 31/5/2021 pada harga RM300. 2021 harga RM300. Ya, ketika itu harga emas dah mula mendaki naik. Dan kalau tanya kenapa edisi ni mahal? Okey, dia mahal sikit masa tu sebab Public Gold di awal-awal pengeluaran, okey, emas edisi-edisi yang istimewa ni, okey, dia akan menjual pada harga special price. Okey, masa ni Kak Suzy beli rasa 300 ni Kak Suzy rasa mahal. Tapi sekarang Kak Suzy tengok, murah lah pula sebab harga emas sekarang dah 330 segram. Yang ini Kak Suzy beli RM300. Nampak? Kalau tuan-puan tanya duit Kak Suzy pada 31/5/2021 yang mana Kak Suzy dah tukarkan dalam bentuk emas, ianya masih ada lagi kat sini. Nampak tak beza dia? Kalau tuan-puan simpan emas dengan simpan duit. Tuan-puan, bila tuan-puan simpan emas ni kekal ada bersama tuan-puan. Malah nilainya makin naik. Okey?
Kalau beli yang besar dulu, lagilah untung besar. Bayangkanlah ni dulu tahun 2018, harga RM180. Hari ni harga dah RM330 segram. So, kalau beli 10 gram jadi 3,300. Jom kita tolak. 3,300 tolak 1,800. Okay, nampak? Kadar kenaikan dia RM1,500. Okeylah. Tuan Puan kata, Kak Suzy jangan lupa nak jual emas ni ada spread. Kak Suzy takkan dapat untung betul yang 3,300. Okay, I keep your word. Okay, so kalau 3,300. Okay, kita tengok harga buyback untuk 10 gram ni hari ni. Kita tengok harga buyback. Jangan risau. Tuan Puan selalu duduk argue Kak Suzy. Ada spread. Takut sangat dia dengan spread bila simpan emas. Okey, tengok 10 gram hari ni, kalau Kak Suzy jual RM3,019. Nampak? RM3,019. Okey. Tolak RM1,800. RM1,219 keuntungan Kak Suzy. Okey. RM1,219. Okey, bagi 1,800. Bermakna kenaikan harga emas Kak Suzy adalah macam mana pula aku letak? Nampak? 67.7%. 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23. 23 lah, dah 5 tahun. Nampak? 67% dalam masa 5 tahun. Bahagi 5. Setahun kenaikan 13.5%. Keuntungannya. Jadi, kalau Tuan Puan tanya antara simpan duit dengan simpan emas, mana yang bagus? Semestinya Kak Suzy jawab emas. Bukan sebab bias Kak Suzy ni memang dealer emas ke, sebab Kak Suzy ni memang nak promote produk Kak Suzy ke. Tidak. Sebab ini adalah fakta. Ini adalah satu fakta yang mana Tuan Puan kena belajar dan Tuan Puan kena tahu. Sebab itu kenapa kalau orang kaya betul, diorang tidak simpan sepenuhnya duit tau. Sebab itu kalau Tuan Puan tengok, kalau sama ada cerita-cerita ataupun Tuan Puan tahu orang kaya, diorang pasti akan ada jongkong bar di tempat diorang punya safe deposit box. Pasti ada emas. Dan yang penting, bank-bank dunia. Bank-bank dunia, kita tahu mereka ada duit-duit kertas. Adakah bank-bank dunia ni menyimpan nilai mata wang duit-duit kertas dari negara-negara lain yang tinggi? Jawapannya tidak. Bank-bank dunia pun simpan emas. Mereka memanglah tak simpan yang 10 gram, yang segram ni. Sebab dia bank dunia, bank negara. Reserve mereka ada bertantan. Sebab itu kalau Tuan Puan tengok, diorang kalau buka yang reserve bank dunia ni, berketul-ketul yang besar. Diorang kurang-kurang paling minimum simpan pun 1 kilo. So, bank pun simpan emas Tuan Puan. Bank tak simpan duit tau. Duit ni dia hanya nak bagi kepada orang ramai, kepada rakyat mereka untuk menggunakan bagi memudahkan urusan urus niaga, urusan jual beli, urusan apa-apalah yang berkaitan dengan duit. Tetapi untuk reserve bank negara sebagai security setiap negara di bank negara masing-masing pasti ada reserve emas. Cuba Google. Okey, layari reserve gold negara. Okey. Sekejap kita search. Kenapa Bank Dunia simpan emas? Sebab emas ni adalah antara mata wang sebenar. Mereka pun tak berani nak simpan mata wang masing-masing banyak. Let's see lah kalau kita macam Malaysia kan, kita rasa euro. Nilai mata wang euro tu tinggi. Kenapa Malaysia tak beli mata wang euro banyak-banyak, lepas tu pergi simpan dekat bank negara banyak-banyak mata wang euro? Sebab mata wang euro tu kan mahal.
kurang lebih kali 7 kali ganda Malaysia. Kenapa? Sebab bank pun tahu mata wang euro pun ada inflasi juga. Sebab tu dia tak simpan. Okey. Kalau tuan-puan ada buat Google search ni reserve gold. Okey. Kalau macam yang paling tinggi United States. Okey. Ditulis dah ni. United States. 8,133 ton. Tan. Ton tu bahasa Inggeris. Okey. Tan. Okey. Yang kedua Germany 3,353. Yang ketiga Itali 2,452 tan. Okey. China 2,192 tan. Japan 846. Okey, kita tengok Malaysia. Malaysia macam tak ada nampak list dia. Kenapa Malaysia tak ada? Cari balik. Terlepas ke? Ada. Okey. Malaysia 38.88. Okey. Atas Malaysia lagi ada Indonesia. Indonesia 78.57 tan. Atas lagi ada Australia 79.85. Nampak? Hampir semua negara di dunia ni pasti ada reserve gold. Jadi kenapa tuan-puan nak menidakkan menyimpan gold? Simpan gold lebih bagus daripada simpan emas. Kak Suzy selalu cakap, Kak Suzy tak adalah nak suruh tuan-puan semua duit tuan-puan pergi simpan gold. Tak. Tuan-puan kena simpan juga duit kertas sikit. Ini adalah sebagai untuk dana kecemasan tuan-puan. Semalam baru Kak Suzy kongsikan tu. Dana kecemasan kurang lebih kena ada 3 bulan gaji. Kan? Jadi tuan-puan duit kena simpan juga sikit. Tapi emas lagi kena simpan. This is for your future. Ini adalah untuk masa depan kita. Bayangkanlah kalau tuan-puan ni hidup 10 tahun lagi. Hidup 20 tahun lagi. Kalau tuan-puan masih muda, mungkin masih lagi sekarang usia 30 tahun, 35 tahun. Adakah tuan-puan berfikir tuan-puan akan hidup 20 tahun lagi? Kalau 20 tahun lagi umur 35, maknanya umur tuan-puan nanti 55 tahun. Kemungkinan besar tambah lagi 10 tahun, tuan-puan akan hidup sehingga umur 65 tahun. Panjang lagi hidup kita. Jadi tuan-puan bayangkanlah kalau kenaikan harga emas 10 tahun pun, kenaikan dia pun sangat tinggi. Bayangkan dalam masa 20 tahun, 30 tahun. Statistik dari graf, ini bukan Kak Suzy cakap statistik sendiri yang buat. Okey? Tuan-puan tengok goldprice.org. Ini selalu Kak Suzy kongsi dengan tuan-puan. Tengok dia tak keluar pula. Okey, goldprice.org. Okey, tengok ni. Tulisan terbalik sikit kan? Okey. goldprice.org menyatakan, okey, kenaikan harga emas dalam masa 1 tahun 20.41%. Mana 20%? Okey. Dalam masa 20 tahun, kita bagi tahu 5 dulu. 5 tahun 82.31%. Dalam masa 20 tahun 513%. Tadi Kak Suzy bagi tahu, andai kata tuan-puan ni hidup 30 tahun lagi. Okey. Kalau kenaikan emas 20 tahun 513%, dia ibarat 5 kali ganda harga emas tersebut naik. Bayangkanlah sekarang yang ni harga hari ni 3,300. Katakanlah data ni masih sama lagi repeat untuk 20 tahun akan datang. Harga ni 3,300. 3,300 untuk 10 gram. Okey? Segram 330. Kalau naik 500% lagi, bermakna 5 kali ganda. So, 3 kali 5 berapa? 1,500. So, tak mustahil 20 tahun akan datang, harga emas ni bersamaan RM1,500 segram. Bukan 10 gram, segram. Kalau tahun Kak Suzy beli dulu 2009, 1,500 untuk 10 gram. 20 tahun akan datang dari hari ini, iaitu tahun 2044. Hari 2024 kan, 2044. Harga emas 1,500 segram.
Tak mustahil tuan-puan. Okey, nampak tu. Jadi, apa tindakan tuan-puan? Dah tahu ni harga emas murah sekarang. Tuan-puan jangan tengok harga emas hari ini. Tuan-puan tengok harga emas hari ini, memang tuan-puan akan rasa mahal. Sebab Kak Suzy masa tahun 2009 hari tu, masa harga yang 150, 140 masa tu, Kak Suzy baru join tu Kak Suzy baru kenal emas, okey. Ya, Kak Suzy rasa, mahalnya emas ni 140. Okeylah, kita beli mana yang ada duit. Ni sajalah. Bagi tahu kat suami. Kan? So, sekarang bila Kak Suzy cerita balik dekat you all, malah Kak Suzy pun tengok balik, alah, 150 dulu murah. Tahun yang 2018 yang Kak Suzy dengar seminar Tuan Sasudi Kadir tu. Okay? Masa tu dia dah cakap, suruh beli emas kilo. Kak Suzy rasa macam tu, macam mana nak beli sekilo? RM180 ni mahal. Tengok harga hari ni, RM330. Malah harga emas pernah cecah paling tinggi RM339. Ini harga public gold. Kalau tuan-puan pergi dekat luar lagi, kat kedai emas, untuk emas gold bar ataupun dinar, harga dia mahal lagi dari public gold. Ini pun selalu orang tanya, kenapa Kak Suzy harga public gold ni murah? Ini kerana public gold, dia punya perniagaan, dia punya anak mesin. Okay? Ini kerana public gold ni, dia punya perniagaan dan juga dia punya kepakaran dia adalah menjual beli emas pelaburan dalam bentuk gold bar dan juga dinar. Malah kilang public gold pun memang produce lebih gold bar dan juga dinar, iaitu dalam bentuk emas pelaburan. So, public gold punya motif perniagaan utama dia adalah menjual beli emas pelaburan, iaitu gold bar dan dinar. Sebab itu, public gold boleh jual murah dan beli pada harga tinggi. Tetapi ianya berbeza dengan syarikat ataupun kedai-kedai emas di luar sana. Kalau tuan-puan lihat, tuan-puan tengok kalau kedai-kedai emas di luar sana. Contohnya seperti kedai H, kedai W, kedai P, kedai ETM. Okey. Sajalah Kak Suzy ni kan. Okey, Kak Suzy tak nak sebut Okey, tak kisahlah mana-mana kedai emas di luar sana. Kalau tuan-puan masuk je kedai dia, tuan-puan nampak emas yang apa? Emas yang bentuk macam mana? Nampak emas bentuk gelang, rantai, subang, cincin kan? Meriah semua kotak-kotak emas dia dalam bentuk rantai, gelang tu semua. Itu dikategorikan sebagai emas perhiasan. Sebab itu, kalau tuan-puan nak beli gold bar, nak beli dinar, tuan-puan jangan pergi kedai emas yang macam tu. Kerana motif mereka, sumber utama mereka penjualan emas-emas mereka adalah emas perhiasan, bukan emas pelaburan. Bukannya emas gold bar atau dinar. Sebab itu, bila dia masuk produk emas, gold bar ataupun dinar dekat kedai diorang, produk tu kan macam kecil sikit saja pilihan. Kan? Biasa panjang meja dia tu. Ataupun mungkin berpusing dia punya meja dalam kedai dia tu. Okey? Satu meja kecil itu pun hanya beberapa keping saja yang dia tunjuk bentuk gold bar ni. Kan? Yang lain tu semua penuh dengan cincin, penuh dengan rantai, penuh dengan gelang, penuh dengan subang lah semua. Loket lah semua. Yang bermotifkan emas perhiasan. Jadi, tuan-puan, kalau tuan-puan nak beli emas gold bar atau dinar, beli dekat public gold. Kalau tuan-puan nak beli emas perhiasan, gelang, rantai ke apa, okey, tak ada masalah. Pergilah kedai-kedai emas di luar sana. Buat comparison harga. Walaupun public gold ada juga jual emas perhiasan. Dan Kak Suzy pun tak nak bagi tahu, tak nak claim yang menyatakan, public gold adalah harga termurah untuk emas perhiasan. No. Sebab Kak Suzy pun tahu, untuk emas perhiasan di luar sana, ada juga yang menjual lebih murah daripada harga per gram public gold. Okay. So, berbalik kepada emas gold bar dan juga dinar public gold. Kenapa public gold ni dia boleh jual murah? Dan malah ada orang cakap murah dia tu kalau compare dari tempat lain memang antara yang termurah. Ada orang tanya juga, adakah public gold memang paling murah di Malaysia ke?
Okay, yang ini Kak Suzy reserve my words. Okay, Kak Suzy tak berani nak jamin Public Gold adalah antara yang termurah di Malaysia. Tetapi Public Gold adalah antara menjual gold bar dan juga dinar yang murah di Malaysia. Malah, Tuan Puan beli, Tuan Puan akan dapat emas fizikalnya. Hati-hati dengan ada serta tempat, dia claim, dia cakap gold bar dia, emas dia atau dinar murah. Masa beli per gram. Tetapi cuba Tuan Puan cek, kalau nak ambil fizikalnya, adakah dianya masih murah? Berapa charge untuk ambil fizikal? Sebab ada kedai dia gunakan trik yang mana apabila membeli gram emas sahaja, harga dia murah. Dia letak harga tu murah daripada Public Gold. Tetapi apabila nak ambil fizikal, 1 gram dia boleh charge RM20. 1 gram dia boleh charge RM30. Tanpa sedar kalau macam Public Gold, untuk keluarkan 10 gram ni, kita hanya charge RM15. Tetapi ada tempat, charge dia boleh jadi RM100 untuk 10 gram sekeping. Kerana dia akan ikut market harga emas dunia. Malah, emas mereka pula, mereka menggunakan emas pihak ketiga. Bila emas pihak ketiga, mereka sebagai orang pihak kedua yang menjualkan ke pihak ketiga, okay, dia nak untunglah juga. Jadi dia akan mark up price. Tapi Public Gold, kenapa nak keluarkan emas 10 gram ni? Bayar RM15 saja. Kan Kak Suzy bagi tahu tadi, Public Gold ada kilang sendiri. Kita tidak menjual emas pihak ketiga. Sebab itu kita boleh jual murah. Kilang kita sendiri, kita bayar pekerja sendiri, kita ada designer kita sendiri, kita design sendiri emas, kita cetak sendiri emas, kita cari sendiri stok-stok emas, simpan sebagai reserve di Public Gold. Sebab itu Public Gold boleh menjual gold bar ataupun dinar pada harga yang murah. Jadi Tuan Puan, sebab tu Kak Suzy beritahu, kalau Tuan Puan nak membeli emas, Tuan Puan belajarlah sedikit ilmu dia tu. Cara belajar tu macam mana? Ni macam ni. Tengok video Kak Suzy, tengok live Kak Suzy. Kalau Tuan Puan nak dapat banyak lagi ilmu-ilmu berkenaan emas, Tuan Puan boleh klik dekat bio link Kak Suzy. Ataupun Tuan Puan boleh terus, ni, buka YouTube. Okay, buka YouTube, cari Suzy Isa Channel. SUZIEISACHANNEL. Itu adalah officially YouTube Kak Suzy. Malah ada certain live yang Kak Suzy buat ni pun Kak Suzy ada upload kat sana. Kerana mendapat permintaan dari pelanggan-pelanggan Kak Suzy. Sebab menurut mereka kadang-kadang bila Kak Suzy cut dekat sikit-sikit yang dekat TikTok ni kan, mereka dengar macam Kak Suzy dengar sekerat-sekerat, tak puas lah, ada tak versi panjang. Sebab tu Kak Suzy upload versi-versi yang live ni ke sana. Dekat TikTok ni tak boleh nak upload panjang-panjang. Cik Mazlan, bukan emas yang buat kita kaya, tetapi ilmunya. Ya, betul. Apabila kita faham ilmu emas ni, maka dengan ilmu tersebutlah menyebabkan tindakan kita yang kita buat, kita bertambah kaya. Kita berjaya selamatkan duit-duit kita. Tuan Puan kena ingat satu benda. Ada emas, garanti ada duit. Tapi orang ada duit, belum tentu ada emas ni. Ini yang selalunya yang payahnya. Jadi mereka ada duit banyak. Ni siapa yang ada simpanan ataupun buat ASBF lah baru ni. Okey, sekarang dah boleh keluar duit-duit dividen ASBF. Wah, masa cerita ASBF, masa cerita tengok on paper, masa kita nak ambil loan dulu kan. Wow, selepas 20 tahun aku boleh ada 200,000 duit. Okay, Tuan Puan kena ingat, kalau Tuan Puan punya calculation 200,000 tu, bermakna Tuan Puan sebenarnya langsung tak ambil duit dividen ni. Apabila kerajaan umumkan dividen ASB, tak ambil duit tersebut. Jadikan tu terus sebagai tambahan dalam simpanan Tuan Puan. Okey? Tapi kebanyakan kita apabila dah diumumkan dividen ASB,
Apa orang ramai buat? Berpusu-pusu, beratur panjang, berlengkor-lengkor, luar bank lah, luar pos Malaysia lah. Mana-mana bank yang menjadi sebagai ejen-ejen ASB ni. Panjang, berpusing-pusing beratur. Nak keluarkan duit ASB. Nampak? Sebab sifat manusia ni bila dia tahu dia dapat duit percuma, dividen pula lagi, okey, keuntungan dia dekat ASB tu, jadi dia nak keluarkan lah, nak belanja, nak jolik. So tuan-puan, kalau tuan-puan sejenis yang pantang dengar duit ASB, dividen dah ada terima, mesti nak keluarkan. Kak Suzy nasihatkan tuan-puan, tukar sedikit duit tersebut jadi emas. Okey? Kalau tuan-puan memang kata, oh taklah Kak Suzy, saya ada duit tu nak pakai, duit nak buat sekian. Nak renovate rumah lah, nak beli benda tu lah, nak beli benda ni lah. Okey, boleh. Tapi pastikan, tukarkan sedikit, at least 20 ke 50% duit tersebut jadi emas. Jangan dibelanja semuanya. Tuan-puan kena selamatkan juga jadi emas. Kenapa? Sebab tuan-puan beli emas ketika tuan-puan ada duit. Tuan-puan jangan beli emas ketika dah tak ada duit. Memanglah dah tak ada duit. Nak beli apa pun tak cukup. Makan pun belum tentu dapat beli. Lagi nak beli emas. Kan? Jadi tuan-puan, tengah ada duit ni, jangan belagak rasa kaya sangat. Tuan-puan kena tambahkan lagi kekayaan tuan-puan dengan tambah beli emas. Dan beli emas ni pula bukan hanya tuan-puan kena tunggu setahun sekali. Tiap-tiap bulan kita bekerja, kita dapat gaji kan? So, dari gaji tersebut, alihkan sikit, tukar. Buat simpanan jadi emas. Kalau tuan-puan rasa, Kak Suzy, saya ni kerja. Ngam-ngam je gaji tiap-tiap bulan. Tak ada lebih. Macam mana nak simpan emas? Carilah kerja tambahan. Kat Malaysia ni ada beratus-ratus kerja cara untuk tuan-puan dapat duit tambahan. Jangan M. Apa M tu? Malas. Ini banyak beralasan. Kalau suruh kerja lebih, sakit badan lah. Saya tak larat lah Kak Suzy. Saya cepat penat lah Kak Suzy. Saya tak boleh berdiri lama lah. Saya tak boleh bawa motor lama lah. Saya tak boleh tahan panas lah. Amboi. Macam-macam alasan. Tuan-puan, itu alasan tuan-puan create untuk diri tuan-puan. Sedar-sedar dah tua betul. Tua betul nanti baru betul-betul sakit badan. Ni tengah muda, tengah sihat. Kak Suzy ramai jumpa anak muda yang masih umur baru dalam 27, 28. Amboi, melengkor je dekat rumah. Nak apa-apa duit semua sanggup minta dengan mak ayah. Ingat mak ayah kita tu, tengah dia orang ada, bolehlah dia tolong support kita. Satu hari, kita nak bergantung pada siapa? Jadi tuan-puan tengah muda, tengah ada kudrat, tengah sehat, carilah kerjaan sendiri, kumpul harta sendiri. Jangan mengharapkan harta mak ayah saja. Jangan harapkan harta mak bapak kita saja semua. Kalau betul mak bapak kita kaya, tak apa. Cari lagi, tambah lagi harta untuk yang kita rasa dari usaha kita sendiri. Tak salah. Menambahkan lagi kekayaan. Tuan-puan boleh bersedekah banyak benda lagi. Buat kebaikan. Nampak? Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan rasa di Malaysia ni payah berbenar nak mencari kerja tambahan, tuan-puan silap. Kerja di Malaysia adalah sangat banyak untuk tuan-puan senang dapat duit tambahan. Antara contohnya, tuan-puan boleh ambil hari Minggu, bagi potong rumput. Cari je mana-mana perumahan yang nampak rumput-rumput panjang. Saya kat rumah saya pun, ramai datang Nak-nak kalau tuan-puan lihat pekerja Pakistan, pekerja Bangladesh, mereka sangat rajin. Pikul, bawa benda mesin rumput tu. Kita pun tengok, kerja mereka bagus, kita bayar. Okeylah. Kurang-kurang kalau satu rumah RM50 ke RM100. Tengok keluasan. Okey dah, RM50-RM100 buat kerja dalam kurang lebih 2-3 jam. Okey what? Dapat juga duit poket kan? Kalau tuan-puan rasa, saya ni tak larat lah Kak Suzy nak pikul-pikul mesin rumput. Patah tulang saya nanti. Okey, tak apalah duduk rumah. Main handphone kan? Rajin main handphone kan? Okey, tengok.
kita banyak secara online boleh buat bisnes. Maksudnya tuan-puan boleh jadi affiliate. Tuan-puan tak payah modal, tak payah apa. Tuan-puan hanya jadi agent affiliate. Okey, menjual produk orang lain. Tuan-puan untung atas angin tengah-tengah. Kak Suzy, macam mana nak jadi agent affiliate? Pergi belajar lah. Jangan tanya saya. Okey, semua benda nak orang suap. Belajar. Tengok TikTok tergedi-gedi 4 jam tak ada hal. Okey, memazir masa macam tu. Tengoklah sesuatu benda yang berilmu. Pergi masuk YouTube tu. Type saja apa benda. Banyak yang diajar. Ilmu-ilmu. Tuan-puan nak belajar ilmu affiliate? Ada. Tuan-puan nak belajar ilmu jadi dealer public gold? Ada. Tengok YouTube Kak Suzy. Ada. Hai. Yang penting tuan-puan kena ada usaha. Dari dalam diri. Nak belajar. Jangan harap orang nak suap je semua. Kita tahu mungkin tuan-puan anak manja kat rumah. Mak ayah selama ni suap je semua tuan-puan kan. Nak duit bagi, nak benda tu bagi, nak benda ni bagi. Okey? Tuan-puan, cabaran hidup kita di masa depan besar lagi. Okey? Tengah mak ayah ada, mak ayah boleh tolong. Mak ayah dah tak ada nanti macam mana? Satu hari pun mak ayah pasti akan lebih tua pada kita. Kita yang sepatut support mak ayah kita, bukan mak ayah kita support kita. Okey? Jadi tuan-puan, nasihat Kak Suzy, tuan-puan tengah ada kerja ni, buat tindakan betul-betul. Tengah ada duit ni, tengah ada gaji, tengah ada bonus, tengah ada keuntungan bisnes. Buat simpanan sebanyak yang boleh. Selalu orang tanya Kak Suzy nak simpan emas ni banyak mana? Banyak mana nak simpan emas tuan-puan? Ada pelanggan Kak Suzy Dia simpan 1 gram. 1 gram. Ini dah keluar fizikal kan? 1 gram. Simpan dalam gap. Masa tu dia beli harga tak sampai lagi dalam 200. 1 gram tuan-puan. 3 tahun simpan. 4 tahun simpan 1 gram. Kerana apa? Dia kata dia rasa dia dah kaya. Kak Suzy saya dah ada emas. Saya tanya, saya ingat dia tambah tiap-tiap bulan. Okey. Rupanya tak. Pertama kali yang disimpan dulu, dia lah 2-3 kali dia simpan kan 100. Okey. Jadilah 1 gram. 1 gram lebih sikit lah. Ada perpuluhan. Itu je emas dia. Dan dia rasa itu je harta yang dia ada. Lepas 3 tahun, Kak Suzy saya emergency lah. Saya nak pakai duit. Kan hari tu awal-awal macam sembang kita ingatkan dia banyak simpan kan. Rupanya yang 1 gram tu je lah tuan-puan. 1 gram RM300. Tuan-puan rasa kaya ke? Cuba kalau macam ni Kak Suzy bagi duit RM300. Tuan-puan rasa tuan-puan kaya ke RM300? Tuan-puan boleh hidup berapa lama dengan RM300? 10 gram ni pun 3,300. Kita rasa sikit juga. Itu pun berapa lama je kita boleh hidup. Apatah lagi 1 gram. Jadi tuan-puan kena faham. Kenapa tuan-puan rasa kaya? Sebab tuan-puan rasa tuan-puan simpan emas. Bila tuan-puan simpan emas, selama ni tak pernah simpan emas, tiba-tiba dengar video Kak Suzy, okeylah beli emas, simpan. Beli 1 gram, rasa kaya. Tuan-puan 1 gram tak kaya lagi. Terus terang Kak Suzy cakap, 1 gram tak kaya lagi tuan-puan. Kalau betul tuan-puan rasa nak rasa kaya, nak rasa banyak, sekurang-kurangnya simpanlah sehingga 100 gram. 100 gram kurang lebih ada dalam 33,000. Okeylah, banyaklah sikit duit tu. Nak lagi betul, nak lagi bagus, simpanlah sekilo. Sekilo ada berapa Kak Suzy? 330,000. 1/3 juta. Baru betul rasa kaya. Ini simpan 1 gram rasa kaya. Aduh, saya macam nak tepuk dahi. Kalau dia dekat depan, saya nak pang, nak lempang ke? Okey, sebab tu kena ada ilmu. Ni bagi sesiapa follower Kak Suzy ke video Kak Suzy, jangan salah anggap ingat Kak Suzy cakap ni sebab belagak ke apa. Tidak. Kak Suzy nak memberikan tuan-puan ilmu yang betul. Kerana ada orang dia salah faham, simpan 1 gram dia kaya. Kan Kak Suzy kata 20 tahun simpan harga emas 1 gram naik RM1,500. Ya betul, itu anggaran berdasarkan daripada fakta. Tapi tuan-puan kena ingat 20 tahun akan datang harga seekor ayam tu berapa? Harga daging sekilo tu berapa? Harga ikan sekilo tu berapa? Kalau Kak Suzy tanya macam ni, ada pelanggan Kak Suzy tak apa Kak Suzy, saya dah ready dah nak hidup makan ikan masin hari-hari. Malah ada pelanggan saya jawab, tak apa Kak Suzy, setiap hari 1 ekor ikan bilis.
Tu memang lagi nak kena lempang kan? Geram kan? Kita bagi ilmu betul-betul, dia main-main. Suka hati korang lah. Okay? Korang nak hidup. Korang punya mulut nak makan. Korang punya perut. Okay. Tapi, fikir balik Tuan Puan. Jangan ingat 1 gram ni kaya. Tak. Dan Tuan Puan jangan ingat Kak Suzy tunjuk banyak-banyak emas Kak Suzy ni adalah sebab nak menunjuk dengan Tuan Puan. Kak Suzy ada banyak emas. Tidak Tuan Puan. Niat Kak Suzy adalah untuk memberi ilmu kepada Tuan Puan. Nak memberi kesedaran kepada Tuan Puan. Kalau Tuan Puan tengok balik sepanjang tahun 2023, berapa banyak income Tuan Puan? Cuba kira balik setiap bulan. Kalau RM3,000, RM3,000, 12 bulan. Ada berapa? RM3,000, 12. Kita kali 3,000 kali 12. Nampak ada RM36,000. Setahun income Tuan Puan. Ini kira memang kerja lah. Kerja dapat makan gaji. Kalau kata fresh graduate, tak ada dah 3,000 sekarang kan. Fresh graduate kurang-kurang kalau dah ada degree sekarang kurang lebih 3,500. Betul tak? 4,000, 3,800. Tinggi lagi. Ni Kak Suzy baru ambil gaji yang 3,000. Ini kalau gaji 3,000. Kalau gaji Tuan Puan 5,000? 60,000 setahun. Mana pergi duit Tuan Puan? Bila kalkulate macam ni, banyak duit tapi mana pergi Hujung tahun masuk Januari ni rasa macam, okay, Happy New Year. Jom kita hidup sama macam tahun lepas. Tak ada sebarang perubahan. Cuba Tuan Puan tengok balik simpanan Tuan Puan. Ada data menunjukkan rakyat Malaysia, hampir separuh dari rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1,000. Kalau perlukan emergency, tiada simpanan walaupun RM1,000. Dah terdesak nak beli duit, nak beli apa-apa. Tak apa, bank banyak. Kita pergi buat loan. Jom ramai-ramai kita pergi buat loan. Orang yang pergi ada emas, pergi gadai, kau kutuk. Kau peli-peli. Tak guna ada emas kalau asyik pergi buat gadaian. Amboi mulut, tak makan saman. Korang pula yang tak ada duit, tak ada simpanan benda, bangga pergi bank buat loan. Perbezaan Kau pergi buat loan tu hutang. Kita orang pergi gadai emas ni, ini harta kita orang. Tempat yang gadaian tu hutang kita orang tau. Beza tau. So sebab tu kena faham ilmu emas. Jangan suka-suka saja cakap mulut tak ada insurans. Sebab tu selalu Kak Suzy cakap, kalau Tuan Puan cakap macam tu, nampak sangat Tuan Puan ni B star, D star. Asyik tak nak sebut. Okay? Jadi sebab itu Tuan Puan kena belajar sikit. Belajar. Okay? Bagi bahasa kat diri. Belajar. Apa salahnya belajar, dengar daripada orang yang berpengalaman. Kerana kalau kita belajar dari pengalaman orang, lebih bagus dan lebih cepat. Kerana pengalaman orang tersebut, dia dah ada pro and con. Dan kalau macam tanya pengalaman Kak Suzy. Pengalaman Kak Suzy, biasanya Kak Suzy akan ajar benda yang betul dah. Benda yang kesilapan yang pernah Kak Suzy buat dahulu, Kak Suzy tak akan ajar penonton Kak Suzy, dealer Kak Suzy, customer Kak Suzy. Kak Suzy tak akan ajar benda yang sama. Malah apabila mereka meminta advice Kak Suzy, situasi mereka, keuangan mereka, Kak Suzy akan memberikan advice yang terbaik untuk mereka. Apa yang terbaik untuk mereka? Bukannya apa yang terbaik untuk Kak Suzy. Okay? Sebab Kak Suzy ada pengalaman yang sangat detail, yang sangat banyak berkenaan dengan emas ni. Bukan setakat jual beli. Kalau di Ar-Rahnu pun Kak Suzy banyak. Kak Suzy ni guna konsep Ar-Rahnu ni sampai boleh bina satu rumah tau. Rumah Kak Suzy kategori rumah, rumah sekangkang kera. Ada 5 bilik, 3 bilik air. 1 dapur, 2 ruang untuk family. Boleh lah. Jadi, nampak? Kita kena ada ilmu untuk kita menguruskan keuangan kita. Kalau kita tak ada ilmu, belajarlah. Belajar. Tak salah pun kalau Tuan Puan belajar. Kerana ilmu pengurusan keuangan ni tidak diajar di sekolah. Mana ada subjek ilmu pengurusan keuangan kat sekolah? Even kita kat sekolah pun, mak bagi duit. Nah, pergi belanja kat sekolah. Yang kita tahu belanja je. Sebab tu kita sampai besar, sampai tua.
Asal dapat duit belanja. Asal dapat duit belanja. Dapat duit sikit, belanja sikit. Dapat duit besar, belanja banyak. Pantang ada duit nak habiskan. Pantang ada duit nak habiskan. Kerana kita dah terbiasa. Kita dah terbiasa. Jadi sebab itu, Kak Suzy amat menggalakkan tuan-puan belajar sedikit urusan keuangan. Cik Khairi, terima kasih. Terbaik Kak Suzy. Ya, hadir support. Terima kasih Cik Khairi. Okay. So tuan-puan, tak salah, tak rugi pun kalau tuan-puan terlebih belajar ilmu keuangan. Ataupun tak salah pun, tak rugi pun kalau tuan-puan terbeli emas lebih. Kak Suzy, saya terbeli emas lebih lah. Berapa lebih? Saya dah beli lebih 100 gram. Kak Suzy suruh saya simpan sebulan 1 gram. Setahun jadi 12 gram. Tiba-tiba terlebih jadi 100 gram. Adakah ianya satu kerugian? Tuan-puan rasa tuan-puan rugi dalam bentuk tuan-puan rasa menyesal, rasa nak menangis ke? Ataupun tuan-puan report kat saya dalam rasa kegembiraan yang luar biasa? Ni, senyum sampai gigi. Senyum sampai telinga. Ni. Sebab Kak Suzy pesan simpan 1 gram sebulan, dapat 12 gram setahun. Tapi ni gaji dia 5,000. Okay, dapat simpan 100 gram setahun. Dia pun tak tahu mana datang duit. Sebab dia ikut konsep yang Kak Suzy selalu ajar. Asal ada duit, tukar jadi emas. Asal ada duit, tukar jadi emas. Duit yang datang dari mana? Dari gaji, dari buat kerja part time. Kadang-kadang kita claim OT. Betul tak? Kadang-kadang kita buat ada kerja-kerja sampingan, kerja-kerja tambahan. Dan yang penting bila dapat bonus. Dapat bonus, jangan terus belanja habis tuan-puan. Sayang, rugi. Tanya Kak Suzy kerja hari tu 20 tahun kan? Bonus Kak Suzy tahun 2005 masih ada hingga sekarang. Sebab dalam bentuk emas. Masih ada tuan-puan. Adalah emas tu Kak Suzy beli emas goba, ada dinar, ada bentuk dalam cincin. Ada. Nanti Kak Suzy cari balik lah. Ada. Itu je yang Kak Suzy boleh cakap. Okay? Ada. Sampai sekarang. Kak Suzy kalau tengok pun, wow, ini bonus aku 2005. 2005 tuan-puan bonus. Ni tuan-puan bonus baru 2023 pun dah habis dah. Baru 6 hari bulan. Takkan dah habis dah kot. Sebab itulah kena tahu pengurusan keuangan. Okay, ingat. Dapat duit bonus ni. Sebab tu kalau tanya, macam mana dia gaji 5,000, 60,000 setahun, tapi dia boleh simpan 100 gram? Sebab tadilah. Dia pula jenis anak muda yang rajin buat kerja part time. Kak Suzy, saya affiliate tudung je Kak Suzy. Boleh lah. Selain tudung ni saya dapat RM5 ke RM10 untung. Okey lah. Dia nak untung banyak, dia jual lah 100 helai. Untung RM10, 100 helai, dia untung berapa? Dia dapat berapa? 1,000. Dapat 1,000 kurang lebih, berapa dah boleh beli emas? 1,000 kurang lebih dapat 3 gram lebih. Nampak? Sebab itu dah dia boleh tambah simpanan. Dia bujang lagi. Kalau tuan-puan dah kahwin, tuan-puan rasa, Kak Suzy saya ni anak 5. Macam mana saya nak simpan? Tuan-puan, kalau betul niat kita ni nak menyimpan, tuan-puan pasti boleh. Walaupun anak 8, anak 10 sekalipun. Kita tahu anak-anak kita ni memang perlu makan lah apa semua. Tapi kita akan usaha mencari apa pendapatan tambahan supaya kita boleh tambah. Tengok balik gaya hidup kita macam mana. Kalau kat rumah, Astro ada. Unify ada. Handphone data dah unlimited. Tuan-puan, buat apa lagi ada Unify kalau dah handphone data unlimited? Tak payah pakai Unify lagi. Laju Kak Suzy. Laju apa? Laju tengok Netflix. Netflix tu kena bayar lagi. Tu saya kata tukar cara hidup. Kalau tuan-puan tak boleh berkorban, cut Unify, cut Netflix. Sama lah macam tu lah. Setahun 2023 tak dapat simpanan kan? Macam tu lah. Sama-sama. Makcik Manis, salam puan. Puan orang Johor, Kota Tinggi ya? Tak, saya orang Pahang. Kau orang Pahang, orang Siti Nurhaliza. Saya orang Pahang makcik. Saya orang Kuantan. Betul, kalau ada niat mesti jadi. Betul. Walaupun tuan-puan rasa tuan-puan ni suri rumah. Tuan-puan rasa tuan-puan ni saya ni tak berpendidikan tinggi. Kak Suzy, saya ni belajar sekolah pun tak habis.
Dah makcik dah sekarang, umur dah dekat 40. Tapi saya ni dulu orang susah. Saya ni tak belajar tinggi. Boleh ke saya simpan emas? Tuan Puan, simpan emas ni tak payah nak ada CJ tebal macam ni. Tak payah. Tuan Puan, asal ada duit, asal Tuan Puan bijak, Tuan Puan tahu cara rezeki. Ni, saya ada seorang pelanggan saya juga. Dia sekolah tak habis juga. Tapi dia buat apa? Dia berkebun. Berbakti dengan tanah. Okay? Beli 50 gram cash. Full payment. Dia cerita sebab kenapa saya tahu. Saya handle dia punya account. Okay? Dia selalunya apa je dia buat. Dia hanya kata kat saya nak beli emas kat Suzy, tapi saya tak pandai guna sistem. Kak Suzy boleh tolong saya tak? Okay, saya kata boleh. Okay, so saya kata okay, kalau cik nak, cik cakap saya bila, saya akan buat order. Tugas cik hanya pergi bank in duit, bagi saya slip, saya akan upload dalam sistem. Nanti saya akan buat appointment dekat branch, cik pergi dekat branch ambil emas. So kerja dia hanya telefon saya, Kak Suzy hari ni saya nak emas sekian-sekian. Nanti saya bank in duit. Dia hantar saya gambar slip, saya bank in. Nanti saya akan buat appointment dekat branch, saya akan suruh dia pergi ambil. Itu kalau mana emas yang lebih 21.25 gram. Mana yang emas bawah 21.25 gram, saya akan post ke dia. Cari sistem. Nampak? Dia tak pandai ni sebab bahasa Inggeris tak pandai. Sebab sistem public go kan bahasa Inggeris. So saya sebagai upline dia, saya bantu dia. Sebab tu saya kata Tuan Puan untuk menjadi kaya tak perlu ada sijil education tebal ni. Tak perlu ada sampai master, tak perlu ada sampai PhD ke. Tuan Puan walaupun tak belajar habis sekolah, okay, tapi Tuan Puan pandai cari duit. Kan? Tuan Puan pandai menabung. Tuan Puan tahu cara nak dapatkan duit. Asal saja Tuan Puan tahu cara dapat duit dan Tuan Puan setiap kerja Tuan Puan dapat duit, Tuan Puan boleh buat simpanan emas. Okay? Kerana simpanan emas ni dia tak tengok education. Dia tak tengok umur. Dia tak tengok tahap Tuan Puan kaya kau pakai smart segak ke tak. Okay? Mungkin Tuan Puan datang pakai jongos je apa kan. Saya pernah ada pelanggan jumpa saya pakai relax. Saya ni pakai lagi cantik pada dia. Okay? Memang saya pakai cantik sama. Okay? Relax dia. Okay? Jumpa saya masa tu dekat Menara Public Gold. Okay? Sebab dia nak jumpa saya. Okay, bawa beg. Beg pun handbag. Relax je. Tak adalah beg LV ke benda ke tak. Tak beg memang beg biasa je. Okay, yang saya rasa dia beli kedai-kedai biasa saja. Okay? Keluar duit 20,000 tunai. Nak beli emas. Tuan Puan, jangan pandang orang sebelah mata. Jangan pandang orang segak bergaya tu dia poket tebal. Tak. Sebab dia dah habis beli baju barang segak bergaya dia tu, duit dia dah habis. Okay? Jadi sebab tu Kak Sri kata tadi, tukar cara lifestyle Tuan Puan. Cara hidup. Ini yang selalu orang tak boleh nak buat. Ada orang sejenis ada orang dengan belagaknya bagi tahu. Kak Sri pernah jumpa oh, saya kalau pakai tudung ni, saya tak akan repeat lebih daripada 3 kali. Saya dengar kan? Masya Allah. Dia bukan gaji besar pun Tuan Puan. Saya tahu lah. Sebab dia sama-sama geng saya kan. Saya dengar pun, wah. Serius pakai tudung tak repeat lebih 3 kali. Okay? Kalau Tuan Puan tengok saya ni pun agak-agak berapa kali dah tudung ni saya buat live. Kan? Okay, pelanduk dua serupa cantik mana. Betul saya anak 5 kena ingatkan anak-anak kita. Oh, terkena pula dekat makcik. Okay, makcik. Saya pun dah 50 baru tergege nak melabur. Okay, boleh cik. Jangan risau. Jangan takut. Kita tak kisah umur berapa. Kadang-kadang kita rasa kita ni dah macam, lewat dah ni. Saya, pelanggan saya paling tua beli emas dengan saya umur 82 tahun. Itu 3 tahun yang lalu. So, tahun ni dia dah 85. Okay? Itu antara pelanggan saya paling tua. Ini pun yang kenapa saya tahu sebab dia cakap lah, pakcik dah tua. Tapi pakcik ada duit nak simpan emas. Suzy boleh tolong bantu saya tak? Mestilah boleh. Saya cuma tanya dia, pakcik pandai bank in duit tak? Online pakcik tak pandai. Tapi kalau pergi bank, pakcik pandai. Okey, pergi bank. Hantar saya slip.
saya settlekan. Dia dapat emas dia. Senang. Sebab sistem public goal senang. Okey? Kak Suzy akan bantu bagi sesiapa yang tak pandai sistem, yang tak pandai baca. It's okay. Sebab Kak Suzy pun faham tak semua orang dia berani nak tekan-tekan sistem secara online kan. Jadi Kak Suzy akan bantu. Sebab tu kalau tuan-puan lihat dekat YouTube channel Kak Suzy ada buat banyak tutorial. Antaranya memang tutorial sistem public goal lah. Kerana untuk memudahkan tuan-puan. Bagi sesiapa kat sini tengok tuan-puan adalah dealer public gold ke atau tuan-puan adalah penyimpan emas public gold, mungkin upline tuan-puan tak ada bagi guideline macam tu, tuan-puan boleh tengok dekat YouTube channel Kak Suzy ada banyak tutorial. Jadi tuan-puan boleh belajar situ, lepas ni tuan-puan pandai. Sebab Kak Suzy akan terangkan sebiji-sebiji satu-satu kolom tu supaya penerangan tu lebih jelas. Sekali dengar belajar insya-Allah pandai. Next time kita go buat. Hari tu Kak Suzy hold sekejap tak buat lama video tutorial sebab ketika itu adalah transformasi sistem public goal. Jadi public goal tengah upgrade sistem, jadi Kak Suzy hold sekejap. Sekarang dia dah stabil, jadi Kak Suzy akan continue buat lagi tutorial sistem public goal. Jadi tuan-puan kalau nak pergi belajar, pergi dekat YouTube channel Kak Suzy. Okay, mana tahu rasa nak cuba-cuba. Kalau rasa ada nak bantuan, okay, call Kak Suzy. Diorang takut sebenarnya puan kena scam. Okey, yang ni kena hati-hatilah. Sebab tu kena pergi cari platform yang betul, cari dealer yang betul. Kalau scammer, berani ke dia buat video macam ni? Kan? Scammer mana berani tunjuk muka? Gambar profil pun gambar tipu. Okey? Muka Kak Suzy bukan scammer, okey? Kalau tuan-puan tanya Kak Suzy, siapa Kak Suzy? Kak Suzy merupakan dealer aktif public gold. PG code Kak Suzy, ID Kak Suzy, PG000207. Okey? Yang mana kalau tuan-puan rasa Kak Suzy ni menipu, okey, pergilah mana-mana public gold. Ataupun kalau tuan-puan rasa Kak Suzy ni menipu, pergilah balai polis buat report. Screenshot muka Kak Suzy paling comel. Okey? Janji. Paling comel tau. Screenshot bagi dekat polis tu. Okey? Jadi tuan-puan, jangan risau. Kak Suzy berani buat video sini. Kak Suzy berani guide tuan-puan. Kak Suzy berani minta kat tuan-puan pergi beli emas public gold. Kerana apa? Kerana tuan-puan beli emas public gold pasti dapat emasnya. Makcik selalu lihat YouTube puan. Okey, terima kasih makcik support. Okey. Gelak-gelak. Okey. Jadi tuan-puan, scammer takkan berani tunjuk muka. Scammer dia habis sangat call, lepas tu ngarut-ngarut. Kadang-kadang saya pun sebenarnya tuan-puan pernah tak je melayan scammer? Kak Suzy kadang-kadang yang mana call kadang puan ada parcel yang tidak diambil lagi di sekian. Ataupun puan ada satu polis report yang menyatakan puan sekian. Saya rajin melayan sampai satu tahap scammer tu fed up dengan saya. Sebab saya mainkan diorang. Padam muka kan? Okay? Sebab kita tahu scammer ni macam mana. Okay? Polis takkanlah nak call kita macam tu. Polis tuan-puan kalau nak cari tuan-puan, dia akan ketuk pintu tuan-puan. Barulah tuan-puan gelabah betul. Takkan dapat call dari polis, tuan-puan jangan gelabah lagi. Polis akan call macam tu. Okay? Jadi tuan-puan, ingat, simpan emas, pastikan dapat emas fizikal. Pastikan dapat emas fizikal. Okay? Jangan terjebak dengan tempat-tempat yang menyimpan emas, dapat emas berganda-ganda tetapi emasnya tak ada. Ataupun di hold, ataupun kena tunggu tarikh matang, ataupun kena tunggu selepas 60 hari baru boleh ambil emasnya. Tu penipu tuan-puan, bahaya. Public gold hari ni tuan-puan beli, hari ni tuan-puan boleh settle terus buat urusan pengepusan ataupun pergi ambil dekat branch. Kalau emas tuan-puan beli melebihi daripada 21.25 gram, contoh tuan-puan beli emas 50 gram. Okay? Hari ni tuan-puan beli, tuan-puan boleh terus buat appointment. Kalau macam ni, hari Sabtu. Okay? Esok tak boleh. Esok branch tutup. Okay? Hari bekerja. Jadi Isnin nanti dah boleh buat appointment pergi ambil hari Isnin. Tetapi kalau tuan-puan nak pergi Menara Public Gold, kat Menara Public Gold boleh. Tuan-puan buat appointment kerana Menara Public Gold kita buka setiap hari Isnin hingga Ahad dari jam 9 pagi hingga 6 petang. Kalau branch-branch yang dekat negeri-negeri tu, kita hanya buka 5 kali seminggu sahaja, iaitu dari Isnin sampai Jumaat sahaja, dari pukul 9 pagi hingga 6 petang. Kalau hari Sabtu, hanya Sabtu minggu keempat sahaja kita buka, iaitu dari jam 9 pagi hingga 1 petang. Itu sahaja.
Sebab itu tuan-puan, kalau tuan-puan nak beli emas public gold, beli emas garanti dapat emas. Sebab tu kalau tuan-puan tengok, kenapa Kak Suzy tunjuk-tunjuk ni? Kan kalau tuan-puan tengok dekat video Kak Suzy ke, dekat TikTok ke atau YouTube ke kan? Kan tuan-puan tengok Kak Suzy kejap ada kat sana, kejap ada kat sini, kejap ada emas banyak, kejap ada emas sikit, pakai rantai besar lah apa benda. Okay? So itu semua dari public gold lah. Dari public gold. Okay? Kerana Kak Suzy pun sebelum promo orang, Kak Suzy mesti meyakini produk tersebut. Dan Kak Suzy pastikan pelanggan Kak Suzy beli emas dapat emas. Sebab Kak Suzy tak nak terjebak dengan penipuan. Susah hati tau. Okay? Kak Suzy nak hidup tenang. Senang je urusan Kak Suzy. Berapa lama dah Kak Suzy jadi dealer? Sejak tahun 2019. 2009. Kenapa suka sebut 2019 ni? 2009 lagi Kak Suzy jadi dealer sehinggalah sekarang, iaitu 2024. Maknanya tahun ni dah masuk tahun ke-15 Kak Suzy menjadi dealer public gold. Alhamdulillah setakat ni tak pernah lagi pelanggan Kak Suzy beli emas tak dapat emas. Even di public gold sendiri pun tak pernah lagi pelanggannya yang sekarang dah 1.15 juta beli emas tak dapat emas. Tak pernah lagi tuan-puan. Order lah berapa? Minggu lepas ada businessman dari Johor beli emas sebanyak 10 kilo. 10 kilo. Dalam masa 2 hari, public gold dah boleh deliver emas 10 kilo kepada pelanggan tersebut. Nampak? Beli emas 10 kilo tuan-puan. Ini tuan-puan beli emas kilo rasa kaya. Tu, beli 10 kilo tu dulu. Baru betul-betul kaya. Janganlah rasa beli emas segram rasa kaya. Lepas tu sibuk bila jual. Sikitnya saya dapat. Yalah, kau simpan 1 gram. Dapat RM300 je lah. Kau rasa 1 gram kau dapat, kau jual dapat RM3,000. Jangan rasa macam tu tuan-puan. Memanglah tuan-puan rasa tuan-puan simpan emas. Tapi simpan emas dengan kuantiti yang banyak. Gram yang banyak. Bukannya segram rasa kaya. Jangan. Tu salah. Segram tak kaya lagi tuan-puan. Segram tak kaya lagi. Tuan-puan imagine tuan-puan dapat duit RM300. Kaya tak? 10 gram kaya tak? Dia kaya sikit. Sikit sebab RM3,000. RM3,000 pun boleh hidup berapa lama? RM3,000 kurang lebih sebulan je. Dengan komitmen kita yang banyak. Kena ada 1 kilo. Ya, betul. 1 kilo baru betul rasa kaya. 1 kilo 1 keluarga. Ya, betul Cik Arina. Ni pun dealer public gold. Follow dia. Okay? Jadi tuan-puan, kita sebenarnya kalau nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Lepas tu 1000 dalih sibuk duk hasut orang lain. Tak payah simpan emas. Jual emas nanti dapat ada spread. Tadi saya dah buat calculation kan awal-awal kan. Walaupun ada spread, Kak Suzy masih untung lagi. Dan keuntungan tersebut lebih besar lagi daripada tuan-puan simpan duit kertas. Jadi sebab itu gunanya ada ilmu. Okey tuan-puan, dah pukul 12 dah. Okey, Kak Suzy rasa Kak Suzy stop kat sini. Ke tuan-puan ada soalan lagi? Ada soalan nak tanya ke apa ke? Okey, terima kasih tuan-puan semua yang mengikuti sesi live Kak Suzy. Kalau tuan-puan ada pertanyaan, boleh tanya dekat video Kak Suzy, sama ada di YouTube ataupun di TikTok. Okey, boleh tanya. Ataupun kalau tuan-puan rasa segan lah Kak Suzy nak tanya dekat situ, nanti orang baca semua komen saya atau pertanyaan saya. Segan. Okey, tak apa. Kalau segan, tengok dekat bio link Kak Suzy ada nombor kontak Kak Suzy. Kontak nombor tu. Okey, Kak Suzy akan balas. Cepat atau lambat, biasanya Kak Suzy akan balas. Okey, kalau rasa nak call Kak Suzy, okey, boleh call. Tak ada masalah. Tapi janganlah call 3 pagi. 3 pagi dah tidur. Okey, call siang-siang. Okey, siang ke pagi ke. InsyaAllah. Kak Suzy kalau tanya, Kak Suzy tak kerja ke? Jawapannya, Kak Suzy kerja full time sebagai dealer public gold. Kak Suzy dah berhenti kerja. Tempoh hari Kak Suzy memang kerja. Kak Suzy merupakan pesara senior system engineer dari Sapura. Sapura Sikap Teknologi, yang mana Kak Suzy dah kerja 20 tahun kat situ. 20 tahun. Pejam cilik tua saya dekat Sapura. Okey. Keluar dari Sapura muda balik. Alhamdulillah. Okey. Okey. Jadi Kak Suzy sebenarnya full timer full timer buat bisnes public gold. Sebab tu Kak Suzy ada masa banyak dekat rumah siang-siang hari biasanya memang Kak Suzy serve customer. Dan biasanya memang buat video. Dan juga kita bantu pelanggan-pelanggan lah. Saya pemudah cara sahaja. Kekayaan, pembelian emas semua tuan-puan ni adalah hak tuan-puan. Kak Suzy tak ada minta sikit pun. Kak Suzy jadi dealer public gold dah bayar dah Kak Suzy. Apa yang sepatutnya dengan kerja yang Kak Suzy buat. Okey, Kak Suzy dah dapat komisen dari situ. Cukup.
Tapi bagi sesiapa yang rasa, okeylah Kak Suzy dah bantu saya beli 10 gram. Saya nak bagi Kak Suzy free 1 gram. Boleh? Dipersilakan. Nak alamat? Nanti kontak Kak Suzy. Setakat ni tak ada lagi lah pelanggan Kak Suzy macam tu. Okey? Jadi kalau tuan-puan pelanggan yang pertama nak buat Kak Suzy macam tu, okey, Alhamdulillah. Okey. Suka untuk Kak Suzy ingatkan, tuan-puan. Tuan-puan beli emas, tuan-puan simpan emas. Ini adalah untuk diri tuan-puan. Bukan untuk Kak Suzy. Untuk tuan-puan dan keluarga tuan-puan. Okey? Jadi, salam sayang dari saya. Salam kekayaan. Dan Kak Suzy doakan moga tuan-puan terus dipermudahkan untuk mengumpul kekayaan dalam bentuk emas. Beli emas yang betul, insya-Allah tuan-puan akan kaya dan berjaya. Okey? Cari ilmu betul-betul. Sekian saja. Kita jumpa lagi esok hari. Okey, bye.